Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tuan-tuan dan puan, selamat datang kepada siri yang kedua. Kita dah tengok siri pertama tentang outliers. Yang ini sekarang ini kita akan tujukan kepada normality test. Macam mana nak menguji normality test? Kenapa penting normality test ni, tuan-tuan dan puan? Ia akan menentukan sama ada kita boleh membuat ujian melalui ujian parametrik ataupun non-parametrik. Itulah pentingnya normality test. Maknanya ianya merupakan salah satu daripada andaian statistik yang perlu dipenuhi ya dalam melakukan ataupun sebelum membuat ujian-ujian inference. Jadi macam mana kita nak buat ujian normality ni? Jadi downloadlah data yang tadi ni, worksheet 3. Kita akan pakai balik. Ya, saya dah ada kat sini. Ni data dia tadi lah. Data yang kita pakai tadi, data-data tentang sikap, tentang sukan ni tadi. Jadi ujian normality ni tuan-tuan, kita hanya akan lakukan untuk data-data yang berbentuk scale. Ya, data bentuk scale. Data-data yang berbentuk nominal, kita akan buat ujian normality. Data-data yang berbentuk ordinal sebegini, kita boleh buat, tapi ada syarat. Kita tak perlu buat satu-satu. Saya pernah melihat kesilapan pelajar kita, dia buat ujian normality untuk setiap satu soalan yang ditanya ni. Silap tu ya. Dia sepatutnya dia kena himpunkan menjadi, sebab attitude ni dia ditanya 7 soalan, jadi dia kena himpunkan ke 7-7 ni tadi, baru kita buat ujian normality. Maknanya dah campur semua baru kita buat. Dia tak payah buat attitude 1, attitude 2, attitude 3 secara berasingan. Tak, dia secara berkelompok ataupun secara tunggal. Ya, tapi kan kalau sempat kan kita cover. Okey, katakan kita nak buat ujian normality untuk age. Saya tunjuklah. Sebab dia video lebih pendek kan, mungkin lebih pendek daripada yang tadi lah. Okey, pergi kepada descriptive statistik, sama juga macam yang kita pernah buat dengan video sebelum ni, di mana kita nak menguji ataupun nak melihat outliers. Pergi kepada explore, ya, pergi kepada age, ya. Ni contoh klasik ni tuan-tuan, sebab age ni dia memang contoh klasik sebab dia nampak elok dia punya tu bell shape dia. Okey, pergi kepada plots dan histogram, ya, klik pada histogram sini dan klik normality plot test. Klik continue dan klik OK. Jadi macam mana kita nak tahu normality test ataupun data tersebut normal atau tidak? Dia ada berbagai cara. Cara pertama adalah cara statistikal. Cara kedua adalah cara visual. Cara statistikal, kita melihat skewness, kita melihat kurtosis, dan kita juga melihat indeks Kolmogorov-Smirnov-nya. Kolmogorov, Smirnov dan juga Shapiro-Dashwell. Kita nak tengok nilai signifikannya, sama ada dia signifikan ataupun tidak. Itu secara statistiknya. Maknanya, saya ulang sekali lagi, kurtosis, skewness, Shapiro-Wilk ataupun Kolmogorov-Smirnov. Test of normality itu panggil. Dan secara visualnya, kita melihat melalui histogram, melalui stem and leaf. Itu secara histogram. Jadi, untuk skewness dan kurtosis, kita lihat nilai di sini kan. Kalau kita dah buat tadi, kita dah dapat dia punya ni. Nilai skewness dan kurtosis ni, kita boleh ambil nilai ini dan nilai ini. Ya, nilai ini 0.126 ni dan juga 0.136 ini. Jika nilai-nilai ini, tuan-tuan dan puan, berada dalam lingkungan 3 campur tolak 3. Ya. Campur tolak 3. Macam tu. Campur tolak 3. Minta maaf. 3.0 lah. Jadi ianya normal. Ianya dikira sebagai normal. Kalau kita patah balik dekat sini tadi, kita lihat dekat sini dia 0.16 dan 0.316. Ada banyak pendapat. Ada yang kata nilai statistik ni perlu dibahagikan dengan standard error. Pendapat. Ada yang kata nilai kurtosis ini juga perlu dibahagi dengan nilai standard error. Dan nilai setelah dibahagi perlulah di antara 1.96 plus minus untuk dikira sebagai normal. Ada pendapat sedemikian yang mengatakan, ya. Ada juga yang mengatakan banyaklah pendapat-pendapat lain. Jadi pakailah yang mana satu yang boleh kita cari dia punya citation untuk menyokong kajian kita. Ya, kalau kita ambil nilai mutlaknya saja iaitu plus minus 3,
maka ianya normal, ambil sajalah. Memang banyak sekali citationnya. Kalau kita nak bahagikan dengan statistik ini dengan standard errornya, dan nilainya perlulah berada dalam lingkungan 1.96 plus minus pun boleh juga. Itu satu-satu saja secara statistik untuk menentukan skewness dengan kurtosis ini berada dalam kedudukan normal. Maknanya pencongan dan juga ketinggian histogram tersebut berada dalam keadaan normal. Yang kedua adalah kaedah dalam Shapiro-Wilk dan juga Kolmogorov-Smirnov, iaitu test of statistic. Ya, test of statistic atau test of normality. Maaf, malam-malam ni. Ya, test of normality. Jadi untuk selain daripada skewness dengan kurtosis, kita juga boleh melihat kepada test of normality atau jadual test of normality atau, ya, bukan dan, bukan skewness dan kurtosis dan normality, tak, atau, ya, atau test of normality. Test of normality ini kita nak lihat nilai SIG di sini tuan-tuan ataupun signifikan di sini dan juga di sini berada pada atas 0.05, atas 0.05. Ya, ingat, atas nilai 0.05. Maknanya SIG perlu di atas 0.05 untuk ujian normality. Itu Shapiro, Wilk dan juga Kolmogorov, Smirnov, ya, Shapiro-Wilk ataupun Kolmogorov-Smirnov. Ini tadi nilai SIG perlu di atas 0.05 untuk menentukan ianya adalah normal. Jadi ianya di atas 0.05. Ini 0.2 ya. Ini 0.8 di atas 0.05, maka ianya adalah normal. Kalau tanya kat saya yang mana satu nak pakai, Kolmogorov-Smirnov ataupun Shapiro-Wilk, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita baca buku statistik, ia menyatakan jika data kita di bawah 100, ya, respondennya bawah 100, kita akan gunakan Shapiro-Wilk. Jika di atas 100, kita akan gunakan Kolmogorov-Smirnov. Macam itulah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya harap video ini dapat membantu pemahaman tentang cara-cara pengujian normality, cara macam mana kita nak uji. Okey, sampai kita bertemu lagi dalam video yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Selamat malam.